Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, hari ni kita nak sambung lagi tajuk persamaan perakaunan. Okay, minggu lepas kita dah tengok secara keseluruhan berkaitan dengan persamaan perakaunan. So, siapa boleh bagi tahu cikgu apa dia persamaan perakaunan yang asas? Okay, apa dia persamaan perakaunan yang asas? Aset sama dengan liability tambah apa? Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okey, itu adalah persamaan yang asas lah. Okey, so siapa yang ada buku teks boleh tengok muka surat 50 di buku teks awak, contoh nombor 4. Okey, boleh nampak tak paparan yang cikgu tunjuk ni? Okay, pada 1 Ogos, Cik Suhana telah memulakan kedai kain Suhana. Okay, sepanjang bulan Ogos, urus niaga berikut telah berlaku. Okay, 1, membawa masuk tunai di tangan 4,000, tunai di bank 5,000 dan alatan kedai 4,800 untuk memulakan perniagaan. Okay, untuk soalan persamaan perakaunan, awak perlu membuat kesan terhadap aset, liability dan equity bagi setiap urus niaga yang telah dinyatakan. Okey, kalau awak tengok urus niaga yang pertama, membawa masuk tunai di tangan 4,000. So tunai di tangan kat sini adalah tunai, merujuk kepada tunai. Tunai di bank merujuk kepada bank. Alatan kedai adalah aset lah, alatan kedai sebanyak 4,800. Okey, untuk memulakan perniagaan, okay, kat sini kita ada modal. Okey, membawa masuk ni merujuk kepada modal. Okay, kalau dalam soalan tidak dinyatakan berapa modal, awak perlu tuliskan jumlah modal je lah. Okey, so untuk soalan nombor 1, okey, alatan kedai 4,800, tunai sebanyak 4,000, bank sebanyak 5,000. So awak tambahkan 3 ni, awak akan dapat jumlah modal. So modal adalah 13,800. So dalam persamaan yang pertama, okay, aset 13,800, equity 13,800. So persamaan tersebut diimbang. Okay, kita tengok contoh yang kedua, membeli inventory kain. So inventory kat sini sebanyak 11,000 secara kredit daripada pemborong kain istimewa. So sini adalah belian inventory secara kredit. So bila kita tahu kredit, kita beli secara kredit, ini adalah akaun belum bayar. Akaun belum bayar. So inventory akan bertambah ataupun berkurang. Okay, inventory kita beli kain, inventory akan bertambah sebanyak 11,000. Okay, hutang kita akan bertambah, akaun belum bayar bertambah sebanyak 11,000. So persamaan yang kedua pun seimbang, aset 11,000 di bahagian equity tambah liability pun 11,000. Okay, 3, membeli sebuah komputer 1,800 untuk kegunaan kedai dengan tunai. Okay, komputer bertambah sebanyak 1,800, dibeli secara tunai, tunai akan berkurang sebanyak 1,800. So untuk persamaan ketiga, di sebelah aset akan jadi kosong. So bahagian equity, liability pun kosong. Persamaan tersebut seimbang. Okay, ambilan kain, ambilan
60 untuk menjahit baju anak belum direkodkan. Okay, dia buat ambilan kain tapi dia belum rekodkan. Kain ni tadi adalah inventory. Okay, itu adalah inventory. Dia bukan ambil tunai, dia ambil barang niaga ataupun inventory. So inventory akan berkurang sebanyak 60. Ambilan bertambah. So ambilan dia merupakan akaun kontra untuk modal. So ambilan akan mengurangkan modal sebanyak 60. So di bahagian aset dia akan jadi negatif 60 dan di bahagian liability dan equity dia akan jadi negatif 60. Okey, sekeping cek 3,000 dikeluarkan untuk menjelaskan hutang dengan pemborong kain istimewa. Okey. Kita keluarkan cek merujuk kepada akaun bank sebanyak 3,000. Kita nak jelaskan hutang kita lah. Okay, yang ni adalah ABB kita. Okay, so bank kita keluarkan cek, bank berkurang 3,000, hutang pun akan berkurang 3,000 sebab kita dah bayar 3,000. Okay, membeli kain 900 dengan tunai. Kain ni tadi adalah inventory. Okay, membeli kain sebanyak 900. Okay, membeli kain sebanyak 900 dengan tunai. Okay, dengan tunai. So inventory bertambah 900, tunai akan berkurang sebanyak 900. Tunai 1,000 dimasukkan ke dalam bank. Okay, ni kita jual kain tadi, kita dapat tunai sebanyak RM1,000. Duit tunai tersebut kita masukkan dalam bank. So tunai akan berkurang RM1,000, bank akan bertambah RM1,000. Okay, menyalin dan melengkapkan jadual di bawah. Ini adalah jadual persamaan perakaunan. So dalam peperiksaan pun awak perlu buat jadual yang sama. Kebiasaannya jadual akan diberikan, tetapi jika tidak diberikan, ini adalah format yang perlu awak sediakanlah. Okay, B mendraft semula penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2016. Okay. Okay, selepas awak dah masukkan setiap urus niaga, kirakan jumlah setiap kategori klasifikasi akaun tersebut lah. So alatan pejabat awak tambahkan, inventory semua tambah. Kalau macam ni 11,000 tolak 60 tambah 900 awak akan dapat 11,840. So bila awak tambahkan, awak tengok persamaan aset sama dengan liability tambah equity. Okay, jika awak dapat nilai yang tidak sama, maksudnya ada kesalahan lah dekat situ. Okay, ni awak boleh baca sama macam cikgu terangkan tadi. Okay, B ni adalah penyata kedudukan kewangan. Okay, so aset ni bentuk T. Okay, biasanya dalam peperiksaan awak kena buat dalam bentuk penyata. Kecuali untuk soalan persamaan perakaunan ni, biasanya kita akan buat dalam bentuk T. Okay, so ABS, kita mulakan dengan ABS. Jumlah di sini awak ambil dekat jumlah baki yang awak dah kira dekat atas ni. Alatan pejabat, jumlah dia adalah sebanyak 6,600. So awak tulis balik dekat bawah ni. Okay, so nilai penyata kedudukan kewangan, kedudukan ini mestilah selari. Okay, dia tak boleh contoh yang ni kan atas ni ada ruang kosong, awak nak buat sama dengan dia dekat bawah sini, tak boleh. Dia mesti selari dengan jumlah aset. Okay, sama ada dua garis di bawah. Okay, itu adalah contoh dalam soalan. So awak tengok soalan yang cikgu dah beri awak. Okay, boleh nampakkan soalan ni. Okay, so cikgu harap awak dah siapkan sampai nombor 7. Okay, itu last kali kita bincang, kita buat carta account. So contoh pertama, kedua, ketiga, keempat kita dah siap, kelima pun kita dah siap. So kita tengok contoh yang keenam. Okay, lengkapkan jadual persamaan perakaunan di bawah berdasarkan urus niaga berikut. Okay,
So jualan barang niaga berkos 1,000 pada harga 1,500 secara kredit. Okay, kita jual barang niaga. So barang niaga kat sini adalah inventory. Okay, inventory berkos RM1,000. Jual maksudnya inventory semakin berkurang sebanyak RM1,000. Okay, pada harga 1,500 secara kredit. Okay, kredit kat sini maksudnya secara hutang. So kita jual kepada pelanggan dah ataupun ABT. ABT akan bertambah sebanyak 1,500. Okay, ada perbezaan 500, itu adalah hasil kita lah, kita punya untung. Okay, 500 sebagai hasil. Okay, hasil tolak belanja kita dapat untung. Okay, terima komisen 2,400. Okay, kita terima komisen. Kalau dia tak cakap apa-apa kat sini adalah bank lah. Okay, kita ada satu kolom je. So bank akan bertambah 2,400. Komisen adalah hasil sebanyak 2,400. Okay, bayar sewa premis perniagaan dengan cek 1,200. Okay, kita bayar sewa. Okay, dengan cek. Cek ini adalah bank. Bank akan berkurang sebanyak 1,200. Sewa tu adalah belanja. Belanja pun berkurang sebanyak 1,200. Okay. Kita tak perlu tulis negatif sebab belanja tu awak dah tahu dia akan mengurangkan nilai modal. Dia akan mengurangkan nilai untung. Okay. Belanja ni akan bertambah lah. Okay. Ambilan tunai untuk kegunaan peribadi. Okay, ambilan tunai untuk kegunaan peribadi. So bank akan berkurang sebanyak 200. Okay, ambilan mengurangkan modal sebanyak 200. Menerima cek daripada pelanggan 1,400, diberi diskaun 100. Okay, kita terima cek. Okay, terima cek. Bank bertambah sebanyak bank bertambah sebanyak 1,400. Okey, kita dapat diskaun hasil sebanyak 100. Okey, jumlah ABT kita berkurang sebanyak 1,500 sebab kita dapat diskaun. Okey. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh? Okay, tiada tanda tolak ataupun negatif di ruang ambilan ataupun ruang belanja. Let's say kat sini ada ruang ambilan. Okay, untuk 200 tadi, kalau ruang ambilan tulis 200 je, tak perlu tulis negatif ni, tak perlu. Tulis 200 saja. Tapi kalau dia dalam modal, tulis tanda kurungan ataupun negatif lah. Okay, soalan 1. Encik Daud memulakan perniagaan Dawn Enterprise pada 1 Januari dengan membawa aset berikut. Okay, so mula-mula awak perlu isikan nilai modal ni tadi. Okay, awak kira modal. So itu yang penting, awak kena faham klasifikasi akaun. So perabot adalah aset, kenderaan aset, tunai pun aset. Okay, kalau ada liability masukkan di sebelah liability. Okay, soalan permulaan ni cikgu minta siapa rekodkan? Amrita, rekodkan untuk modal permulaan. Okay, boleh tulis dekat chat tu, cikgu tengok, nanti cikgu isikan dekat jawapan. Okay. Soalan nombor 1. Berapa nilai modal dia? Berapa nilai modal dia, Amrita?
Berapa nilai modal dia? Boleh tulis dekat chat dekat situ, cikgu boleh nampak. Okay, siapa boleh bantu kawan awak berapa nilai modal dia? Siapa dapat nilai modal? Berapa nilai modal? Okay, kawan-kawan boleh bantu? Berapa nilai modal yang awak dapat? Berapa nilai modal? Takkan seorang pun tak boleh kira nilai modal tu. Berapa nilai modal? Tambahkan je aset tu. Okey, terima kasih Farah, 52,000. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Beli barang niaga secara kredit 3,500. Okey, beli barang niaga secara kredit 3,500. So, apa yang bertambah, apa yang berkurang? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Okay, bila kita beli, okay, inventory bertambah. Okay, inventory bertambah betul. Okay, so inventory bertambah sebanyak 3,500. Okay, Farah jawab bank. Bank kurang tepat. Awak tengok ni, secara kredit. Okay, so secara kredit maksudnya secara hutang. Kita beli barang niaga kepada ABB, kepada pembekal kita. So ABB akan bertambah sebanyak 3,500. Okay, ABB pun akan bertambah sebanyak 3,500. Okay, soalan yang kedua. Bayar sewa dengan cek 600. Okay, mula-mula gariskan dulu apa dia kehendak soalan. Okay, kat sini bayar sewa dengan cek. Okay, so sewa tu adalah kita punya belanja. Okay, cek ni kita punya bank lah. So kita bayar sewa, bank akan berkurang sebanyak 600. Okay, sewa adalah belanja. Belanja akan mengurangkan untung bersih sebanyak 600. Okay. Okay, boleh? Okay, yang ketiga, jual barang niaga berkos 800. Okay, kita jual barang niaga
kos dia 800 secara kredit. Okay, kalau kita jual kepada ABT lah. Okay, yang ni ABT. Okay, kita jual, inventory kita akan berkurang. Okay, inventory akan berkurang sebanyak berapa ringgit? 800. Inventory akan berkurang sebanyak 800. Akaun belum terima akan bertambah sebanyak 1,900. So perbezaan dia itu adalah kita punya untung bersih. Untung bersih akan bertambah sebanyak 1,100. Oops. Okay, untung bersih akan bertambah sebanyak 1,100. Okay, so persamaan tu dia akan seimbang lah. Okay, soalan nombor 4. Menjelaskan akaun belum bayar. Okay, kita jelaskan ABB kita dengan cek. Okay, kita bayar dengan cek sebanyak 2,850 dan terima diskaun 150. Okay, cek kita akan berkurang sebanyak nombor 4. Cek kita akan berkurang sebanyak, kita bayar tadi berapa nilai dia? 2,850. Okay, kita dapat diskaun sebanyak 150. Okay, so berapa jumlah ABP kita? Sebanyak 3,000. Hutang kita akan berkurang sebanyak 3,000. Setakat ni boleh tak? Okay, boleh Okay, so kita pergi nombor 5. Nombor 5, terima cek, kita dapat cek dari pelanggan. Pelanggan tu adalah kita punya ABT lah, kita terima cek dari pelanggan berjumlah 1,270. Okay, so kita terima cek, bank bertambah sebanyak 1,270. Okay, ABT kita akan berkurang sebanyak 1,270. So persamaan tersebut akan imbang lah. Okay, nombor 6, pemilik membawa masuk wang tunai. So siapa yang bawa masuk wang tunai? Pemilik. Sebanyak 3,000 ke dalam perniagaan dan dibankkan. Okay, kalau pemilik dia berkaitan dengan modal. Okay, so bank bertambah 3,000, modal bertambah 3,000. Okay, nombor 6. Bank bertambah 3,000, modal bertambah sebanyak 3,000. Okey, sekeping cek yang diterima daripada pelanggan 507 telah dipulangkan oleh bank dengan bertanda rujuk penyuruh bayar. Okey, kita dapat mula-mula kita dapat cek. Okey, tetapi cek tersebut telah dipulangkan oleh pihak bank, okey, daripada pelanggan. Pelanggan ini merujuk kepada ABT. So ABT kita akan bertambah semula. Bank kita akan
berkurang 507. So bank akan berkurang sebanyak 507. ABT kita akan bertambah sebanyak 507. Okey. Penghutang tadi, orang yang hutang kita akan bertambah semula sebab cek yang dia bagi asalnya pada kita, bank tak terima. Okey. Pemilik telah mengeluarkan cek 610. Okey, pemilik, awak gariskan pemilik, bila pemilik dia akan merujuk kepada equity dia lah. Okey, mengeluarkan cek sebanyak 610 untuk kegunaan peribadi. So bank akan berkurang sebanyak 610. Bank akan berkurang sebanyak 610. Okey, modal akan berkurang sebanyak 610. Oh, ada ambilan dekat situ. Okay, so kita masukkan dekat ambilan lah. 610. Okey. Pinjaman bank 5,000 telah dikreditkan dalam akaun bank perniagaan. Okey, pinjaman. Okey, kat sini kita ada pinjaman. Okey, dikreditkan dalam akaun bank. So bank akan bertambah sebanyak 5,000. Silap. 5,000. Pinjaman akan bertambah sebanyak 5,000. Okey. Nombor 9. Okey, tugas awak dekat sini. Nombor 9. Okey, tugas awak kirakan berapa jumlah dekat bawah ni. Okey, baki perabot awak dapat 3,000. Kenderaan berapa? 37,000. Okey, kirakan bank. Semua orang kirakan bank. Berapa dapat bank? Berapa dapat bank? Berapa nilai bank? Ada jawapan lain tak? Okey. 16703. Okey, sebab itu cikgu minta awak tekan sebab kita boleh dapat jawapan yang berbeza lah. Okey, kira ABT pula. Berapa ABT? Okey, berapa dapat ABT? Okey, bagus. 1137. Inventory. 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 Okey, bagus. 2,700. ABB. ABB 500, pinjaman 5,000, modal dapat berapa? Kurang tepat. Okey, 55,000, bagus.
Okey, ambilan 610. Okey, berapa untung bersih? Okey, bagus. 650. Okey, so sekarang cikgu nak awak kira jumlah persamaan tu. Aset sama dengan liability tambah equity. Berapa jumlah aset awak dapat? Berapa jumlah aset? Okey, bagus. 60540. Okey, berapa jumlah liability tambah equity? Okey, awak akan dapat sama 60540. Okey, siapa yang tak dapat atau siapa dapat nilai dia lebih daripada 60540, dekat ambilan tu awak kena tolak. Okey, sebab formula untuk equity pemilik modal tambah untung bersih tolak ambilan. So ambilan tu mesti ditolak. Okey, ada lagi tak yang tak dapat? 60540. Ada lagi tak yang tak dapat? Ambilan ni awak kena tolak 610. Okey, semua boleh dapat? Okey, nanti untuk soalan satu ni cikgu nak balik awak habis kelas nanti awak buat penyata kedudukan keuangan. Okey, so nilai yang ni mesti sama dengan nilai yang sini dan mesti dalam kedudukan selari. So awak akan dapat kat sini 60540, 60540. Okay, so awak kira balik nanti awak kira dekat rumah. So untuk hari Selasa ada 2 masa tutorial. Cikgu nak awak jawab soalan nombor 2 dan juga soalan nombor 3. Okay, kalau tak dapat jawab awak boleh terus kontak cikgu dekat Telegram lah. Okay, nanti cikgu akan beri awak jumlah akhir nilai aset dengan nilai liability tu. Okay, cikgu akan masukkan dalam grup berapa jumlah akhir dia untuk soalan nombor 2 dan juga nombor 3. Okay, masa tutorial nanti terus buat waktu 11.55 sampai 15 minit. Okay, so awak siapkan soalan nombor 2 dan juga nombor 3, boleh? Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada eh? Okay, kalau tak ada kita habiskan kelas sekarang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.